Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan topik perbahasan saya pada hari ini, suka untuk saya membawa dan mengajak rakan pendengar sekalian untuk sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita, untuk melaksanakan tanggungjawab kita, mungkin tanggungjawab sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin. Dan yang paling penting, kita masih lagi diberikan peluang dan ruang untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah SWT. Kita perlu tahu dan sentiasa beringat bahawa hidup kita di dunia ini hanya sementara sahaja, dan segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita nikmati, segala sesuatu yang kita harungi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta diri kita sendiri ini pun adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun hak milik mutlak kita. Dan even nak kata pasangan itu adalah milik kita, harta itu adalah milik kita, ataupun kita punya apa yang ada di sekeliling kita itu adalah milik kita. Kita kena ingatlah, bila-bila masa sahaja Allah akan tarik nikmat kita tu. Dan kena tahu bahawa nikmat yang Allah berikan itu juga adalah satu dugaan untuk kita. Sama ada kita akan bawa nikmat yang Allah berikan itu ke jalan yang baik ataupun ke jalan yang buruk. Jadi bila mana kita sudah dapat nikmat dan dugaan tu, Allah nak uji kita sebenarnya. Nak uji kita macam mana, apa yang kita rasa, apa yang nak uji kita, sama ada kita sabar, adakah kita akan rasa sombong dengan nikmat yang kita dapat, ataupun kita terus berputus asa bila kita ditimpa dugaan. Semua tu Allah akan uji kita. Kita hidup di dunia ini adalah satu ujian. Ujian mana kita untuk menempuh, untuk dapatkan sesuatu nikmat yang lebih besar, iaitu syurga dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apa yang kita buat di dunia ini adalah ujian daripada Allah. Okey. Macam yang kita dapat lihat sekarang ni kan. Sekarang ni pun sejak daripada tahun 2019 yang lalu, hujung tahun yang lalu, kita dapat lihat bahawa seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia kita dikejutkan dengan satu penyakit berjangkit yang mana penyakit ini digelar sebagai COVID-19. Kita sebut dia sebagai COVID-19 lah, Coronavirus Disease 2019. Jadi bila mana kita berada di dalam keadaan sekarang ni, kita rasa macam tekanan, kita akan rasa, terutamalah daripada pelbagai aspek lah, dalam pelbagai aspek, bukan sahaja daripada sosial ataupun mentaliti ataupun daripada pemikiran seseorang, malah dengan dugaan yang Allah berikan ini terkesan juga kepada sektor politik, sektor ekonomi. Berlakunya perkara ni, ekonomi negara, bukan ekonomi negara saya, ekonomi individu itu sendiri pun jauh merundumnya. Terutama lagi kepada masyarakat yang mana mempunyai pendapatan persendirian. Sebagai contoh, dia buat perniagaan kan, perniagaan macam contoh jual di pasar tani, ataupun mungkin buat bisnes kecil, butik, ataupun restoran. Semuanya terkesan dengan apa yang berlaku sekarang ni. Kadang mereka rasa macam bebanan tu terlampau berat, sehingga mereka macam, ya Allah, ini sesuatu benda yang terlalu berat untuk dia, sesuatu yang dia tidak dapat nak tanggung. Tapi dalam masa yang sama kita perlu tahu bahawa kenapa Allah nak datangkan dugaan ni. Sebab benda ni semuanya sudah tertulis dalam keadaan Allah. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah ditakdirkan bahawa pada tarikh sekian, pada tahun sekian, masyarakat dunia akan dikejutkan
dengan satu dugaan yang mana Allah nak melihat manusia itu akan lebih mendekat dengan Allah ataupun menjauh daripada Allah. Allah tak menyuruh pun, tak pernah, malah melarang hambanya untuk berputus asa. Sebab setiap qada dan qadar Allah tu, takdir Allah tu boleh berubah, tapi dengan usaha, doa dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita cerita tentang qada dan qadar ni, macam yang Imam Bukhari ada katakan bahawa qada dan qadar ni terbagi pada dua peringkat. Peringkat yang pertama itu adalah peringkat yang di mana berada di Lauh Mahfuz. Even nak kata malaikat sendiri pun tak ada siapa, even makhluk mana pun yang tahu apa yang telah Allah rancangkan, yang Allah plankan untuk setiap makhluk yang ciptakan, setiap makhluk, dan apa yang akan berlaku di dunia, sehingga daripada sebelum kita lahir lagi, semuanya Allah telah plan dah. Tapi takkan ada seorang yang tahulah. Ini peringkat yang pertama, kata Imam Bukhari. Kemudian pada peringkat yang kedua, kata Imam Bukhari, peringkat kedua inilah di mana dalam ada satu hadis Nabi yang katakan bahawa pada hari yang ke-40 fetus, janin yang ada dalam perut ibu, setelah 40 hari dia akan ditiupkan roh oleh malaikat. Allah akan suruh malaikat tiupkan roh. Kemudian pada waktu itulah malaikat akan bertanyalah kepada Allah, macam mana perjalanan hidup, macam mana bilakah kematiannya, macam mana rezekinya, macam mana perjalanan hidupnya, siapa jodohnya, begitu. Masa itulah malaikat akan tahu. Itu peringkat yang kedua. Dan di peringkat kedua inilah berlaku perubahan pada takdir, berlaku pada perubahan, maksudnya kita boleh berubah, yang macam saya cakap tadi, berubah, tapi dengan syarat ada usaha, doa dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa izin Allah, semua benda di dunia ini tak akan berlaku. Macam yang ada dalam kata-kata tu, dia kata Masya Allah kana wa lam yasha lam yakun. Jadi dalam kata-kata ni, Allah kata, kalau Allah kata benda tu akan berlaku, maka sesuatu itu akan berlaku. Tapi kalau Allah kata dan Allah tidak kehendak benda tu untuk berlaku, maka benda itu tak akan berlaku. Jadi macam keadaan sekarang ni, ini adalah satu takdir untuk kita. Takdir yang mana Allah nak tengoklah, macam apa kita, Allah nak tengoklah di mana tahap kesabaran kita, di mana tahap bersyukur kita, di mana Allah nak kita lihat sendiri di sejauh mana kita rasa syukur, selama mana Allah dah beri nikmat dengan kita, nikmat kesihatan, nikmat kekayaan, nikmat kesenangan sebelum datangnya wabak penyakit COVID-19 ni. Dan bila sudah datangnya dugaan ni, Allah ajar kita untuk bersabar. Yang macam bila mana kita rasa kita sudah ada rasa sabar tu, akan datangnya kebaikan untuk kita. Macam hadis Nabi yang katalah, dalam hadis Nabi tu, sesungguhnya kalau siapa yang ada dapat kesenangan tu dan dia berasa syukur, akan adalah kebaikan untuknya. Dan begitu juga bila dia ditimpa kesusahan dan bila dia bersabar, maka akan ada kebaikan untuknya. Jadi untuk masa sekarang ni, walaupun kita rasa sekarang down, rasa macam kita rasa macam kita dah tak mampu, terlampau berat benda ni, kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mendatangkan dugaan kepada kita, yang memberikan kesenangan, dan Tuhan yang akan menarik balik dugaan itu daripada kita. Kita kembali kepada Allah, kita sujud, kita berdoa, semoga apa yang berlaku dengan kita ni, kalau tak dapat dah hilang sepenuhnya pun, sekurang-kurangnya kita masih mampu bersabar, mampu memberikan yang terbaik untuk kita mampu
orang kata, masih lagi tidak meninggalkan tanggungjawab kita. Sebab kita ni hidup di dunia ni banyak tanggungjawab kita. Kalau contoh saya sebagai anak kan, saya sebagai seorang anak, tanggungjawab saya kepada ibu bapa saya, tanggungjawab saya sekarang pelajar, tanggungjawab saya sebagai seorang pelajar. Kita cuba dan untuk harungilah, kita cuba walaupun benda ni terlampau berat untuk kita, tapi kita cuba untuk kembali kepada Allah. Kita cuba meratapi, sebab Allah rindukan hamba-hambanya yang sentiasa menggugurkan air mata, yang sentiasa memohon kepadanya. Allah sebenarnya rindu. Sebab itulah dugaan-dugaan ni Allah datangkan kepada kita. Allah nak kita kembali kepada Allah. Sebab sekarang ni dah dunia akhir zaman. Banyak dah nak dekat dah dengan hari kiamat. Cuma kita je tak sedar. Tak salah nak orang kata nak berseronok, tak salah. Cuma jangan lupa. Jangan lupa yang sebenarnya akan ada kehidupan yang lebih kekal daripada dunia. Macam yang saya cakap tadi, dunia hanyalah sementara. Kehidupan yang lebih kekal tu akan datang menjelma. Jadi sudah datangnya dugaan ni, Allah nak ajar kita rasa syukur dengan nikmat yang Allah berikan sebelum ni. Jadi dan sabar dengan dugaan yang Allah berikan sekarang ni. Jadi kita gunakan sifat sabar dan syukur tu dalam kehidupan kita. Kita lahirkan rasa ikhlas dalam diri kita untuk terima apa yang telah Allah berikan kepada kita ni. Tak kiralah benda tu besar atau kecil, ataupun berat atau ringan, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Para pendengar sekalian, adapun berkenaan dengan sifat sabar ni pun telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang mana hadis tu berbunyi, kalaupun sesiapa pun yang bersungguh-sungguh dan berusaha untuk bersabar dengan apa yang Allah berikan ni, maka insya-Allah Allah akan memudahkan kesabaran untuknya, dan tidaklah seorang itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis Nabi ini pun kita boleh nampak betapa besarnya manfaat dan kebaikan bagi orang-orang yang menanam sifat sabar ni dalam diri. Sabar ni mampu melembutkan hati manusia. Hati seseorang yang keras tu boleh lembut dengan adanya sabar. Sabar ni pun melatih kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Untuk kita lebih rasa beruntung, rasa macam semua benda ni come together. Maksudnya dengan sabar ni lah semua yang kita rasa ni, yang kita inginkan tu, insya-Allah kita akan dapat. Sahabat-sahabat pendengar sekalian, bila mana kita sudah rasa nak kembali kepada Allah, sebab kita rasa macam dugaan yang terlampau berat, kita rasa nak kembali kepada Allah, benda pertama yang kita buat adalah solat. Solat ni adalah perkara yang kewajipan untuk kita. Kewajipan yang mana dengan solat ni lah kita berdoa, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa ni lah kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ni lah kita berhabis nak mohon macam mana nak hadapi dugaan ni. Solat jangan pernah tinggal, walaupun sekali. Cuba, even kalau macam tertinggal tu, kalau tertinggal tu pun tertinggal, bukannya sengaja ditinggalkan. Tertinggal tu pun kita cuba untuk kodok pada hari yang sama. Bila kita sudah rasa macam kita teringat, aku tertinggal solat ni, terus buat kodok solat. Jangan pernah tinggalkan solat. Solat ni lah penghubung jalan kita kepada Allah. Macam mana kita dekat dengan Allah, kita nak memohon dengan Allah, kita nak dekat dengan Allah, ada caranya adalah solat tak susah manapun. Solat insya-Allah itu adalah penghubung yang terbaik selain daripada yang amalan lain lah. Sebab solat ni adalah tiang agama. Bila mana kita
kata dia adalah tiap agama, kita tak bolehlah meremeh-remehkan dia. Okay? Sebab dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153 pun Allah ada kata kepada semua orang-orang yang beriman, bila mana kita rasa sesuatu kesusahan, kita ada ditimpa sesuatu macam kita ditimpa dugaan lah, kita susah untuk buat apa yang Allah nak perintahkan, dengan sabar dan kemudian dengan solatlah, Allah akan tolong kita, insya-Allah. Dengan lagi sekarang ni kan, COVID-19 kita ni kan, macam mana kita nak hadapi, nak kurangkan lah untuk stres tu kan, kita ikut sahaja arahan kerajaan. Kalau arahan kerajaan tu ke arah yang baik, kita ikutlah. Maksudnya tidaklah melanggar syarak daripada sisi Islam kan. Even dalam Quran sendiri pun, dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah sendiri ada kata, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah ikutilah pemerintah. Maksudnya ketua dalam kalangan kamu. Allah kata begitu. Jadi kita sebagai seseorang umat Islam, kita kena tahulah di mana batas kita. Kita sebagai seorang rakyat, jadi kita ikutlah kata perintah pemerintah itulah. Dan sebab itulah kita perlu tahulah kenapa Allah datangkan dugaan dengan kita, kenapa Allah tarik nikmat daripada kita, kenapa Allah beri nikmat kepada kita, kenapa takdir qada dan qadar Allah ni begini begitu. Tapi jangan sampai kita lupa bahawa tujuan kita diciptakan. Semua ni adalah ujian. Semua ni adalah sementara. Atas dasar usaha, doa, insya-Allah Allah akan bantu kita. Allah akan sentiasa berada dengan kita. Allah tak akan pernah tinggalkan kita. Walaupun ada masa kadang-kadang kita sendiri, kita pula yang tinggalkan Allah. Mungkin kita lupa, ada satu saat kita lupa dengan Allah. Tapi ingat, Allah ada dengan kita sentiasa, di mana kita berada. Even kita nak tapuk dalam lubang kah, kita nak tapuk bawah meja kah, kita nak tapuk di mana-mana sekalipun, orang kata tapuk ni, orang kata sembunyi lah kan, nak sembunyi di mana-mana sekalipun, Allah akan tahu apa yang kita buat. Jadi itulah, kita kembali kepada Allah. Apa yang kita berlaku ni pun, kita sabar untuk terima, kita ikhlas untuk menerimanya. Lahirkan rasa tu. Benda tu tak akan datang sekejap, benda tu perlahan-lahan. Tapi bibit-bibitnya tu memang sudah ada, cuma kita lagi macam mana kita nak siram bibit tu untuk jadi lebih, orang kata, untuk menjadikan dia lebih mantap lah, daripada diri kita sendirilah. Kemana kita akan bawa diri kita ni? Adakah kita akan bawa diri kita kepada yang buruk, ataupun kita nak bawa diri kita kepada yang lebih baik? InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.